kata di Al-Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami. Wa'azana, memberi mau'izah, menasihati kami dengan suatu nasihat wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati-hati kami. Kita dengar tu berasa gerung dalam hati kita. Wazarafat minhal uyun, dan menggugurkan air mata kami. Masya Allah, ini wasiat yang cukup penting sampai peringkat sahabat-sahabat rasa menggetar hati dan mengalirkan air mata. Allahu Akbar. Kita tak nak bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat dia yang begitu mantap. Qal, faqulna, kami pun kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Wahai Rasulullah, seolah-olah pesanan ini, wasiat ini macam ucapan selamat tinggal. Kita kan kalau kita nak tinggal, kita pesan kepada anak-anak kita ni macam-macam pesanan yang tak pernah dipesan sebelum daripada ini. Walahnya ialah pesanan akhir. Jadi sahabat ni merasakan bahawa ini adalah merupakan pesanan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina, maka berilah wasiat pesanan kepada kami. Qal, Nabi kita bersabda, tuan-tuan tanda dia punya wasiat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kita pesan? Yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Yang pertama, Nabi kata, aku wasiat, aku pesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah azza wa jalla, supaya bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah. Pesanan yang kedua adalah kamu dengar dan kamu taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba. Ini andaian lah, orang panggil kuatnya kena taat ni. Walaupun hamba tu perintah, kita kena taat juga. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Allahu akbar. Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas daripada aku wafat, kamu akan dapati menyaksikan banyak perselisihan pandangan, banyak pendapat selisih. Baik, bagaimana penyelesaian ya Rasulullah? Kalau dah berselisih banyak, bagaimana kita nak selesaikan masalah kita? Takkan nak berselisih gitu je? La, Nabi ada penyelesaian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Makanlah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini luzum as-sunnah. Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk selepas daripada aku tidak ada. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah dengan sunnah itu, gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Mana gigi geraham ni, kalau kita gigit payah nak cabut. Mungkin cabut kali dengan keng, kata orang. Kalau cabut kali dengan tulang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awasilah oleh kamu akan membuat mereka perkara-perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama. Kalau baru dalam kehidupan, nak reka kapal terbang, nak reka jet, silakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka sesungguhnya setiap bid'ah, rekaan dalam agama itu adalah sesat. Siapa cakap? Nabi SAW bersabda, Nabi kata semua bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam agama. Qala an-Nawawi, hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Para pelajar sekalian, kita tengok pesanan Nabi kepada kita dalam hadis ini yang besar, supaya kita taat kepada pemerintah Islam dan juga berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis rawahu Abu Dawud fi sunnah, bab luzumis sunnah.
wa Tirmizi fil ilmi fi babil ilmi bi kitabil ilmi bab ma jaa fil akhdhi bis sunnah wajtinabil bidah. Jelaslah dua-dua imam ni telah meletakkan hadis ni di dalam bab kewajipan berpegang dengan sunnah dan menjauhi perkara bid'ah. Kita berpindah kepada ahammiyatul hadis. Kepentingan hadis ini, apa yang penting dia? Para pelajar tengok dalam kitab. Hadis ini mengandungi beberapa wasiat ataupun pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia pada waktu itu, dan sekaligus menjadi pesanan kepada umat seluruhnya. Jama'a fiha, terkumpul dalam hadis ini wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengar dan taat kepada arahan pemerintah muslimin. Ini semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat supaya kita mencari an-najah, keselamatan dan petunjuk dengan cara mana? Dengan cara i'tasamat bis sunnah, kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan luzum maknanya beramal dengan dia, dan menjauhkan segala bentuk reka-rekaan dalam agama, dan juga perkara-perkara bid'ah, perkara baru yang tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas para ulama mengatakan dalam perkara ibadat. Adapun dalam perkara kehidupan dunia, bebas kita nak buat apa saja. Nak buat kereta terbang, nak buat kapal terbang, nak buat orang terbang pun boleh buat. Sekarang ni ada orang terbang. Tengok dalam video orang terbang. Boleh dia buat. Dia pakai di lengan dia ni. Itu ni eju. Macam ni. Galah atas belakang dia punya enjin. Terbang. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Tapi dalam bab ibadat, jangan bab ibadat tak boleh nak reka-reka. Baik para pelajar sekalian, hadis ini sangat jelas. Hadis ini sudah jelas. Siapa yang jatuh hukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh hukum, setiap perkara bid'ah itu sesat. Cuma kita akan perluaskan sedikit perbincangan tentang para ulama Islam tentang makna bid'ah, dan juga bagaimana kita nak merealisasikan bid'ah itu di dalam kehidupan kita hari ini, supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang menyesatkan itu, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, tengok dalam lughatul hadis. Dalam terjemahan dia panggil istilah hadis. Yang pertama, mau'izah. Mau'izah makna peringatan, nasihat, itu dipanggil mau'izah. Biasanya kalau kita kata nasihat, dia panggil at-tazkir bil awaqib. Kita bagi tazkirah, peringatan bahayanya derhaka, bahagianya taat. Mau'izah, tengok. Irbak gambar kepada kita mau'izatan balighah, nasihat yang cukup mendalam. Bila perkara ini terjadi, riwayat Imam Ahmad mengatakan ba'da salatis subhi, selepas solat subuh, Nabi kita zikir solat, kemudian dia berpaling pada sahabat, dia bagi nasihat. Allahu Akbar. Sampai mereka menggetarkan jiwa, mengalirkan air mata. Kalau kita boleh sampaikan nasihat kita supaya orang sampai kepada peringkat ini, baik. Maka sahabat merasakan bahawa mau'izatu muwaddi', nasihat macam ni biasanya nasihat orang yang nak berangkat pergi ni. Orang nak meninggalkan. Pesanan-pesanan yang cukup mendalam macam ni. Allahu Akbar. Jadi dia suruh pegang dengan gigi geraham, itu ibarat. Supaya kita berpegang dengan apa? Gaji pegang sunnah Nabi itu dengan begitu mantap, begitu kuat. Apa makna muhdatsatil umur? Perkara baru dalam agama, ai fiddin, yang tidak ada asas amalan itu daripada sunnah syariat Islam.
maka itulah satu rekaan yang dicela pada syarak. Adapun perkara-perkara baru dalam kehidupan dunia tidak jadi masalah, atau perkara baru yang tidak bercanggah dengan syariat juga tidak jadi masalah. Macam kita penggunaan alat-alat sekarang ni tidak jadi masalah untuk menyampaikan dakwah. Ni ada setengah orang ni kata, "Ustaz, kalau nak ikut sunnah, kenapa ustaz naik kereta?" Pula. Dah, awak kena ikut sunnah, kenapa makan nasi, makan roti lah. Kita boleh jawab je macam tu. Tapi bukan masa jawab menjawab. Masa kita sekarang nak memahami sunnah untuk apa? Untuk kita beramal dengannya. Allahu Akbar. Baik. Apa makna bid'ah? Tengok dalam hadis ni dia kata bid'ah tu apa? Bid'ah iaitu daripada segi bahasa adalah suatu yang baru dicipta tanpa mempunyai contoh seumpama itu. Macam kita buat satu benda reka alat yang belum pernah orang buat, itu dia panggil bid'ah. Mana mereka satu benda yang baru, belum ada orang buat. Itu jadi bid'ah. Dari sudut syaraknya kata satu perkara perbuatan yang direka menyalahi peraturan syarak, maka itu nama dia bid'ah. InsyaAllah kita tengok secara ringkasnya dalam syarah hadis kita ni, insyaAllah.